السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, mukminin, mukminat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pertama, kita melafazkan setinggi-tinggi syukur yang tidak terkira dan terhitung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sahaja dengan izin dan pertolongan daripada Allah kita dapat datang, duduk dan mendengar perbincangan dan hadis yang akan kita bincangkan pada malam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini insya-Allah kita akan cuba menyambung perbincangan berhubung dengan perkara-perkara yang dilarang, yang diharamkan untuk kita melakukannya. Mudah-mudahan apabila kita mengetahui dan mengenal perkara yang dilarang itu, kita diberikan kekuatan dan taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk kita menjauhi dan meninggalkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut kepada para sahabat termasuk kita. Nabi kata, wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kamu dengan suatu perkara yang berbentuk suruhan, fa'tu minhu mastata'tum, maka hendaklah kamu melakukannya sekadar atau semampu yang mungkin. Sebab itu kewajipan suruhan ni dia diikat dengan istita'ah, dia diikat dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan semampu mungkin. Sebab itu sesuatu yang kita tak mampu, Allah Azza wa Jal memberikan rukhsah, kelonggaran untuk kita meninggalkan atau kita menukar daripada benda yang asalnya wajib, mungkin ditukar kepada benda yang lain. Suruhan ni, perintah ni, dia mengikut kemampuan. Sebab itu orang yang asalnya wajib mendirikan salat dalam keadaan berdiri, kalau dia tak mampu, dia boleh duduk. Salli qa'iman. Nabi kata salat dalam keadaan berdiri. Asal kepada perintah mendirikan salat itu ialah berdiri. Tapi bila kita tak mampu, tak boleh, luar daripada kemampuan kita, kita tak boleh berdiri, kita boleh tukar kepada duduk. Fa illam tastati', Nabi kata kalau kamu tak boleh duduk, kamu tak boleh berdiri, faqa'ida, kamu duduk. Fa illam tastati'
fa'ala jambin. Kalau kamu tak boleh juga duduk, kamu boleh berbaring. Maksudnya bila disuruh, kita tak boleh buat, kita boleh tukar, rendahkan sikit, kurangkan sikit, atau mungkin diberikan kelonggaran untuk kita meninggalkan perkara tersebut. Umpamanya Ramadan, Allah Azza wa Jal mewajibkan kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Allah Azza wa Jal memanggil orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Kemudian Allah Azza wa Jal juga menurunkan atau mengurangkan atau memberikan rukhsah. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Bagi sesiapa yang sakit atau di dalam musafir, bolehlah dia berbuka puasa, tetapi hendaklah dia menggantikan pada hari yang lain. Kemudian Quran juga memberikan kelonggaran kepada orang yang tidak mampu. Wa 'alal ladzina yutiqunah, orang-orang yang tidak ada kemampuan untuk berpuasa, orang yang uzur. Nanti kita akan bincang. Mereka juga diberikan kelonggaran. Pokoknya setiap suruhan di dalam agama, perintah Allah dan Rasul menyuruh kita buat perkara tersebut. Kalau kita tak mampu, kita ada pilihan yang berikutnya. Sebab itu Nabi kata, wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku suruh kamu untuk melakukan perkara tersebut, maka datangilah, lakukanlah mengikut kemampuan kamu. Haji, Allah Azza wa Jal mewajibkan haji. Salah satu daripada rukun-rukun Islam yang wajib ditunaikan dan dikerjakan oleh umat Islam ialah fardu haji. Walau bagaimanapun Allah Azza wa Jal mengangkat kefarduan itu, yakni tidak mengazab dan menghukum orang yang tidak berkemampuan. Dia berbeza dengan larangan. Sebab bila kita suruh, Nabi suruh, Allah suruh, dia ikat dengan mampu. You buat, tak mampu, ada pilihan. Mungkin gugur terus, mungkin ada yang rendah sikit, ringan sikit. Tetapi apabila benda tersebut dilarang, dia berbentuk larangan, dia tak ada pilihan. Dia tak boleh kata saya tak mampu nak tinggalkan benda ni. Tak ada. Contohnya Allah mengharamkan arak. Innamal khamr, sesungguhnya arak. Judi, innamal khamr, sesungguhnya arak. Wal maisir, judi. Ansabu wal adlam, rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Quran kata fajtanibuh, hendaklah kamu jauhinya. Tak ada orang boleh bagi alasan, dia kata saya belum mampu meninggalkan arak. Itu perbezaan yang besar tu. Suruhan kita boleh bagi alasan kita tak mampu, maka diberikan kelonggaran. Tapi Nabi kata wa idza nahaitukum anhu fajtanibuh, tetapi perkara yang aku larang kamu daripadanya, maka hendaklah kamu meninggalkannya. Nabi tak sebut macam tadi. Nabi kata kalau aku suruh kamu buat, kalau tak mampu tak apa. Tapi Nabi tak sebut benda yang sama pada larangan. Nabi tak kata kalau aku larang kamu tak mampu, buat dulu, nanti dah mampu baru tinggal. Tak. Wa idza nahaitukum an fajtanibuh, apa sahaja yang nahaitukum anhu, apa sahaja yang aku melarang kamu daripadanya, maka hendaklah kamu meninggalkannya. Dia tak kata hendaklah kamu meninggalkannya jika kamu mampu.
Dia kalau tuan-tuan larang satu orang berjudi umpamanya, dia main nombor ekor. Dia kata, "Siapa hang tak tinggal ekor ni?" Dia kata, "Saya belum mampu. Nanti bila saya ada kekuatan, saya mampu, saya akan tinggalkan." Jawapan itu salah. Dia bercanggah dengan hadis Nabi tadi. Dia bercanggah dengan Al-Quran. Apa sahaja yang dilarang, kita tak ada pilihan. Tak ada rukhsah. Tak ada kelonggaran. Tak apalah, awak tak mampu lagi, awak buatlah dulu. Ke depan nanti kalau dah mampu, awak tinggal pelan-pelan. No? Tak ada. Tidak ada pilihan untuk kita meninggalkan benda yang haram, melainkan wajib kita meninggalkan benda tersebut. Jadi tuan-tuan boleh guna aplikasi ni pada semua benda yang haram lah. Kan? Siapa saja yang duk buat benda haram ni, bila kita larang, dia kena tinggal. Dia tak boleh bagi pilihan, tunggu saya dapat seru, bagi saya ada kekuatan, nanti saya mampu ni saya tinggal lah. Saya duk belajar tinggal. Tak. You kena tinggal. Kerana ini ialah perkara yang haram. Ini adalah bukti kepada iman. Bukti kepada iman. Baik. Larangan yang berikutnya, yang mana kita tak ada pilihan, kita wajib untuk melakukannya, ialah iaitu larangan seseorang itu untuk meninggalkan kewajipan berpuasa dengan sengaja tanpa alasan dan uzur. Ia merupakan suatu dosa yang sangat besar dan dimurkai oleh Allah. Bahkan terdapat hadis yang menyebut ancaman yang keras kepada orang yang sengaja meninggalkan puasa. Larangan yang kita nak bincangkan pada malam ini, dia ada kaitan sedikit dengan bulan Ramadan yang kita bakal menyambutnya pada 2 minggu daripada sekarang. Kerana hari ini adalah 15 ataupun nisfu Sya'ban. Malam ini nisfu Sya'ban. Jadi maksudnya ada lebih kurang 2 minggu sahaja lagi untuk kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Ada 2 isu yang saya nak sentuh berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Yang pertama, ada hadis Nabi SAW larang kita berpuasa apabila masuk pertengahan Sya'ban. Hadis tersebut sahih. Larangan berpuasa 15 Sya'ban ke atas. 15, 16, 17, 18. Walau bagaimanapun, di kalangan para fuqaha, ulama-ulama fiqh, mereka memperincikan bahawa larangan tersebut khas kepada orang yang tidak melazimi puasa daripada awal. Maknanya orang yang tak puasa daripada 1 Sya'ban, 2 Sya'ban, 3 Sya'ban, tiba-tiba mari 15 dia nak mula puasa. Yang ni tak boleh. Di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i, dia kata haram. Tak boleh puasa. Kecuali orang yang memang duk puasa dah. 1, 2, 3, 4, 5 tu dia boleh continue. Yang kedua, orang yang memang berpuasa Isnin dan Khamis, maka orang yang seperti ini juga boleh meneruskan puasa, tidak ada masalah. Orang yang berpuasa hari-hari putih 13, 14, 15, dia pun boleh puasa macam biasa. Orang yang berpuasa Daud alaihissalam, dia puasa sehari, dia buka sehari, dia puasa sehari, dia buka sehari, yang ni pun boleh terus puasa, tak ada masalah. Orang yang memang berpuasa daripada awal Sya'ban, yang ni macam saya kata tadi, dia boleh. Orang yang puasa nazar, orang yang ada nazar, manalah tahu dia nazar menang ketua cawangan ke, jadi AJK bahagian ke, dia kena puasa. Kebetulan mesyuarat cawangan lepas 15 Sya'ban. Jadi dia kena bayarlah nazar dia tu. Boleh tak dia puasa? Boleh. Apa lagi? Orang yang qada belum habis, yang ni juga kena puasa. Orang yang qada belum habis, dia juga boleh puasa.
Selain daripada itu, orang yang tidak ada sebab, yang tak ada alasan, mari 15 Syaban dia nak puasa, yang ni dia termasuk dalam larangan berpuasa. Ada larangan daripada Nabi di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i, haram puasa 15 Syaban ke atas, kecuali kes-kes yang saya sebut tadi. Berikutnya, yang kedua, apa yang saya nak sentuh ialah larangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, yang kita sebut dengan hari Syak. Maksudnya 30 Syaban lah. 30 Syaban. Wallahu a'lam, saya tak tahulah, tapi depa hantar. Saya pun tak pasti, tapi saya ingat tak betul kot. Katanya sebahagian tempat sudah declare bila nak puasa. Kan? Dah isytihar bila nak puasa. Tak apalah. Tapi saya nak sebutnya 30 Syaban ada larangan untuk kita berpuasa. Man sama yaumus syak. Sesiapa yang berpuasa pada hari Syak, faqad asa Abul Qasim, dia telah derhaka kepada Abul Qasim. Siapa yang puasa hari Syak? Hari Syak ni 30 Syaban. Secara mudahnya kita faham 30 Syaban tak boleh puasa lah. Kecuali bagi kes orang yang macam mana? Larangan puasa hari Syak ni kecuali pun ada. Iaitu kepada orang yang memang jenis puasa Isnin Khamis. Orang yang berpuasa Daud, sehari buka, sehari tutup. Orang yang qadha tak habis, kira dia ada sebab, dia boleh puasa walaupun 30 Syaban. Tapi orang lain daripada itu, pada 30 Syaban, dia dilarang untuk berpuasa. Bahkan di kalangan sahabat, mereka akan cari makan untuk makan juga pada 30 Syaban, menunjukkan adanya larangan berpuasa. Baik, hadirin mukminin. Berikutnya, oleh kerana malam ni dah alang-alang nisfu Syaban, pertama, banyak tuan-tuan terdengar dan tersebar apa-apa amalan yang berkaitan dengan nisfu Syaban. Secara hadisnya, pertama, sabit tak hadis-hadis yang cerita tentang kelebihan malam ni? Malam ni lah. Hadis-hadis kelebihan malam nisfu Syaban sabit sebahagiannya, umpamanya Allah Azza wa Jal mengampunkan dosa orang-orang hamba-hambanya pada malam nisfu Syaban. Allah Azza wa Jal, dia melihat hamba-hambanya pada malam ini dan dia mengampunkan dosa kecuali orang yang berkelahi, bertengkar, adik-beradik, berkelahi, kaum keluarga, putus silaturahim, yang ni Tuhan tak ampun, yang lain Tuhan ampunlah. Adapun amalan-amalan khas di dalam bulan Syaban, nisfu Syaban umpamanya, seperti salat khas, doa khas, bacaan-bacaan khas, zikir khas, sedekah khas, tidak ada langsung amalan yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat. Ada tak Nabi buat apa-apa amalan malam ni? Kalau tuan-tuan tanya Nabi, tak ada. Tapi kalau tuan-tuan tanya orang lain, boleh jadi dia buat lah. Tapi kalau Nabi SAW, Nabi tak buat apa? Nabi tak baca Yasin, Nabi tak baca Kahfi, Nabi tak baca 3 kul, Nabi tak sembahyang 2 rakaat, Nabi tak buat apa malam ni. Jadi orang yang tak buat apa malam ini, dia buat macam biasa, dia salat macam biasa, dia doa macam biasa, dia telah ikut Nabi. Sesiapa yang menambah-nambah, yang memandai-mandai, yang dia pergi baca Yasin 3 kali, dia sembahyang khah 3 kali, dia telah melakukan sesuatu yang Nabi tak buat. Jadi itu secara mudahnya. Sebab itu kalau orang tanya, dia kata, Ustaz, apa benda nak buat malam ni? Kita akan tanya, nak tanya yang Nabi ke nak tanya yang orang? Dia kata kalau orang macam-macam, ada baca Yasin 3 kali, ada baca Yasin 7 kali. Dia kata ada, pasal apa jadi 7 kali? Pasal apa ada 3 kali? Pasal pakat-pakat mereka belakang. Ada yang mereka 3 kali, ada yang mereka 7 kali, ada yang mereka... Pasal apa baca 3, patut baca 7. Pasal sehari 2 ni 7 popular. Kan? 7-0. Baik baca 7, baca 3, pasal apa baca 3, baik baca 7, pasal apa baca 7, tak baca
Pasal apa baca 14 tak baca 21? Sebab apa dia jadi macam tu? Pasal pakat mereka belaka. Mereka ni pakat pandai ke diri lah. Tapi kalau nak tanya apa yang Nabi SAW buat, Nabi buat macam kita buat ni, tak buat apa? Dia kata baik-baik buat daripada tak buat. Itu akal dia. Kalau akal Nabi tak. Sebab itu para sahabat kata al-iqtisad fi sunnah ahsan min al-ijtihad fil bid'ah. Kamu buat benda yang sedikit, sederhana, tetapi betul dengan sunnah, lebih baik di sisi Allah daripada kamu buat banyak tetapi bukan benda yang Nabi buat. Kerana agama ni agama Nabi, bukan agama tok kita. Dia kata lama dah tok saya tiap-tiap kali malam nisfu Syaban tok saya baca 3 kali. Tak apalah tok dia. Kita boleh habaq juga, tok aku tak baca. Siapa ikut tok hang tak ikut tok aku? Kawan dia kata, tok wan saya baca tapi tak baca 3 kali. Tok wan saya baca 6 kali. Kalau semua kira tok dengan tok wan depa kelut. Pasal tu agama tak balik kat tok, agama tak balik kat tok nenek, agama tak balik kat orang ramai, agama tak balik kepada masyarakat. Agama tak balik kepada amalan yang dibuat oleh manusia. Agama balik kepada amalan yang dibuat oleh Nabi. Dan Nabi mengingatkan kita, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Sesiapa yang buat satu amalan yang kami tak buat, yang kami tak ajar, yang bukan daripada urusan dan contoh yang kami tunjukkan, amalan itu ditolak. Amalan itu tak merdud, tak diterima. Maka sebab itu hadirin mukminin, berpada dengan apa yang diajar oleh Nabi itu lebih baik. Bukan lebih baik, itu wajib. Kerana sebaik-baik contoh ialah Nabi. Malang dan duka cita dalam masyarakat kita apabila mari bulan Rabiul Awal, pada hari kelahiran Nabi, setiap manusia mengangkat spanduk, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang terbaik. Slogan-slogan, spanduk, tema, moto Rasulullah uswatun hasanah. Rasulullah teladan sepanjang zaman. Rasulullah contoh ikutan kita. Semua angkat slogan yang sama. Ikut Nabi, contoh Nabi, Nabi qudwah, Nabi uswah, Nabi pemimpin, Nabi penunjuk, Nabi pedoman. Tetapi bila mari kepada amalan, dia tak mau ikut Nabi. Sebab itu slogan tak menggambarkan hakikat dia. Maka sebab itu muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, malam ini ada kelebihan dia. Malam ni ada kelebihan dia. Ada kelebihan dia. Allah Azza wa Jal mengampunkan hamba-hambanya. Tapi tak ada amalan khusus. Tak ada satu fadilat atau kefiat yang tertentu yang Nabi buat. Dia kata mungkin Nabi tak buat kot, dia suruh kita fikir sendiri. Oh, yang tu kita tak tahulah. Kan? Tak apalah, kita fikir ambil lah. Mungkin Nabi tak dan urusan dia banyak, mesyuarat sana mesyuarat sini. Kita yang tak buat apa ni, kita fikir, tolong fikir untuk Nabi lah. Maka agama, kalau masing-masing boleh mereka, Nabi tak payah mai. Tak ada guna Nabi mai, pasal masing-masing boleh fikir sendiri. Nabi mai ni kerana apa? Kerana dia bertugas mengajar agama. Apa yang dibawa oleh Nabi, itu yang kita ambil. Nabi kata, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya. Kitabku dan sunnah. Kitab Allah dan sunnah Nabi. 2 benda yang Nabi tinggalkan kepada kita. Hadirin mukminin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Baik, kita tengok sedikit apa yang disebut oleh para ulama berhubung dengan larangan berbuka puasa sengaja tanpa uzur di dalam bulan Ramadan. Yang ada alasan boleh makan, tak ada masalah. Sekali lagi dia dengar kuliah ni, dia tak mau makan pula. Kan? Orang yang sakit, orang yang musafir, orang yang mengandung, menyusukan anak, semua boleh buka. Siapa yang mengandung, makan. Orang lelaki kalau nak makan, mengandung. Kan? Dia teringin nak makan. Orang yang haid boleh makan. Orang yang mengandung boleh makan. Orang yang menyusu boleh makan. Lagi apa lagi? Orang yang sakit yang ni lah, sakit yang berkaitan dengan nyawa dia lah, yang kalau dia tak makan tu.
Apa lagi? Musafir. Ini semua boleh makan. Nanti kita bahaskan. Boleh, artinya boleh buka puasa lah. Tidak ada masalah. Hadirin mukminin. Baik. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah. Tengok. Al-Zahabi juga sebut benda yang sama. Al-Kabirah Al-Arba'un Wal-Hadiyah Wal-Arba'un Ba'da Al-Mi'ah. Dosa besar yang ke-140 dan 141. Dosa besar ni. Al-Zahabi juga sebut yang ke-10 kalau tak silap saya. Al-Imam Al-Zahabi dia letak nombor 10. Al-Imam Ibn Hajar dia sebut 140. Dosa besar yang ke-140 dan 141 apa dia? Tarkus saum yaumin min ayyam Ramadan wal iftar fihi bijima'in aw ghairihi bighairi udhrin min nahwi maradin aw safarin. Ni tuan-tuan note sikit, iaitu dosa besarnya tarkus saum, iaitu dia dengan sengajanya meninggalkan puasa di dalam bulan Ramadan, dan dia berbuka puasa, dia tak puasa, dia buka puasa, sama ada bijima'in, dengan dia berjima' ke, ataupun dengan apa-apa sebab, bighairi udhrin, dengan tanpa uzur, seperti sakit atau musafir. Ini termasuk di dalam dosa besar. Jadi larangan yang kita nak tekankan ni, larangan berbuka puasa tanpa sebab. Maksudnya kalau ada sebab boleh buka tak? Boleh. Seperti apa? Sakit, musafir. Umpamanya kalau tuan-tuan lah dalam bulan puasa ni, pasal itu kalau tuan-tuan ada masa, saya menasihatkan lah, ni tuan-tuan pergi belilah siap-siap baju raya. Tuan-tuan pergi siap-siap beli baju raya, buat kuih raya, apa semua yang berkaitan dengan raya tu buat siap-siap. Kita nak ubah trend sikit. Dia selalu, orang kita kalau nak cari baju raya, dia akan cari dekat-dekat bulan puasa, dekat-dekat nak raya. Cuba kita ubah trend sikit. Pasal benda tu di bawah kawalan kita. Saya kempen tuan-tuan semua pi prepare siap-siap. Raya ni, oleh kerana orang Malaysia ni dengan raya ni habis meta lah. Kan? Dia kalau tak puasa sangat pun tak apa, jangan tak raya. Kan? Dia pi buat siap-siap. Nak tempah baju Melayu, pi tempah, nak pi beli siap-siap. Dah pun bulan bintang pun duk jual dah. Apa semua baju raya pun duk jual dah. Pi beli. Yang nak tukar cadar, tukar siap-siap, terai apa semua, tukar apa yang nak tukar. Dengan rumah-rumah tukar siap-siap. Nak larang pun tak boleh dah. Mereka duk memang duk style gitu. Cuma kita nak habak, suruh pi. Pasal apa tuan-tuan? Masuk bulan puasa, tak payahlah duk bersabuk lagi nak raya. Ini cucu setengah tak kenal dah. Berapa orang pun duk bersabuk lagi nak pergi duk beli baju raya malam raya. Faham tak? Yang mai 70 cucu mana? Tak tahu berapa orang. Cucu dia. Ni cucu ke? Cucu aku ke? Pun duk bersabuk lagi nak beli persiapan raya. Tok-tok yang kata apa, nak berjalan pun tak larat, pun duk kalut juga nak raya. Tak payahlah raya ni, kita disuruhlah raya. Tapi fokus kita bila, pasal apa saya kempen kita pergi siap awal-awal? Pasal bila masuk bulan puasa, kita boleh bagi 100% our concentration, fokus kita kepada bulan Ramadan. Jadi 10 akhir Ramadan, no more. Ni, bazar Ramadan ni semua ni kita tak mau dah. Duk pi. 10 yang akhir ni, kita mau iktikaf, bangkit tengah malam, semayang banyak-banyak, tak mau dah. Kita siap awal-awal siap-siap. Kita tak payah. Ini biasalah. Orang duk pulun Lailatul Qadar. Masa ni lah dia kata kita tak beli lagi, sampin tak cari lagi ni, kepiah tak cari lagi ni. Jahannam habis bulan puasa. So kita mau ada perubahan tahun ni, kita fokus.
Kita bersiap awal-awal, songkok pun beli awal, kepala takkan nak besar sebulan jadi besar lain. Tu dia ustaz suruh beli awal sangat, tengok tak dan, kepiah dah besar dah, kepala jadi besar. Kepala besar tak tahu, besar kepala dah. Kan? Beli siap-siap kepiah ke apa ke, tak besar kepala lah. Kan? Dia kata beli awal-awal sekejap lagi tak celui. Makan bagi pada-pada. Tapi nak habaq bagi fokus. Masuk bulan Ramadan tak mau pergi dah. Tak mau pergi mana-mana dah. 1 bulan Ramadan aku tak mau pergi mana-mana. Aku apa jangan duk ajak aku pergi mana-mana. Aku nak pergi masjid dah. Yang ni baru bagus. Yang ni baru betul Ramadan. Yang ni baru betul Ramadan. Jangan kita tak mau ni, kita tak beli baju raya 2-3 hari kita pergi cari. Baru syok. Keluar malam-malam raya baru rasa raya. Kan? Ini semua zaman-zaman seluar kaki besar. Zaman-zaman seluar kaki besar. Tu zaman tu. Zaman lah ni tuan-tuan, kita mau fokus Ramadan. Baik, kita tengok yang pertama. Larangan pasal apa kita tak boleh tinggalkan puasa ni secara sengaja. Antaranya hadis yang mana diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Nabi SAW bersabda daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW, buniyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wal hajj was sawmi Ramadan. Dibinanya Islam itu di atas 5 rukun. Yang pertama syahadah, yang kedua mendirikan salat, yang ketiga mengeluarkan zakat, yang keempat menunaikan haji, yang kelima berpuasa di dalam bulan Ramadan. Jadi orang yang sengaja meninggalkan puasa di dalam bulan Ramadan, dia telah meruntuhkan dan meninggalkan salah satu daripada 5 rukun Islam. Berat tu. Berat. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, puasa ni dia berkait dengan rukun Islam. Dia berkait dengan rukun Islam. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, ural Islam wa qawaidud din thalathah alaihinna ussisal Islam, man taraka minhunna wahidatan fahuwa biha kafir halalud dam. Ural Islam wa qawaidud din. Ura ni ikatan Islam, dan tiangnya ada 3. Terbinanya Islam di atas 3 simpulan dan 3 tiang, yang mana sekiranya orang itu meninggalkannya, dia boleh jatuh kafir. Boleh dianggap kafir kalau dia meninggalkannya. Panjanglah perbahasan dia, tapi artinya benda ni berat. Wa qawaidud din, tiang kepada agama itu di atas 3 perkara ni. Yang pertama syahadah an la ilaha illallah was salatul maktubah was saumu Ramadan. Mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan salat fardu, dan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, man aftara yawman min Ramadan min ghairi ruqsatin wala maradin, sesiapa yang berbuka puasa dengan sengaja, meninggalkan puasa di dalam bulan Ramadan tanpa uzur, tanpa ada rukhsah seperti sakit dan sebagainya, lam yaqdi anhu saumud dahr kullihi wa insamahu, tidak ada baginya ganti walaupun dia berpuasa seumur hidup. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi. Nabi kata siapa yang sengaja, tak ada sebab, dia pergi tak puasa, buka puasa min ghairi rukhsah, tak ada alasan, kalau dia nak puasa sampai mati pun tak boleh menebus apa yang telah dia lakukan.
Ini ancaman kepada orang yang sengaja meninggalkan puasa tanpa sebab. Kita tengok satu lagi hadis yang mana Nabi SAW melihat di dalam mimpi baginda. Baina ana naim atani rajulan. Kata Nabi SAW daripada Abu Umamah Al-Bahili. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Khuzaimah dan Ibn Hibban. Hadis ni diriwayatkan oleh An-Nasai, diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah, diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Daripada Abu Umamah Al-Bahili. Nabi SAW cerita, baina ana naim atani rajulan. Ketika mana aku sedang tidur, datang kepada aku dua orang lelaki, yakni di dalam mimpi baginda. Fa akhadha bi dab'ayya fa ataya bi jabalan wa'ran. Kemudian aku dibawa naik ke suatu bukit. Faqala, lalu mereka berdua, yakni dua malaikat tadi berkata, is'ad, naik. Faqultu inni la utiquhu. Aku berkata, aku tidak mampu untuk mendakinya. Dia kata, naik Muhammad. Aku kata, aku tak boleh naik, tak boleh panjat. Inna sanusahhiluhu lak. Kami akan mempermudahkan untuk engkau mendakinya. Fasa'idtu hatta idza kuntu fis sawa'i jabal. Kemudian aku naik mendaki bukit tersebut sehinggalah ke kemuncaknya. Aku mendengar bi aswatin syadidatin. Aku mendengar suatu suara yang sangat menakutkan, menggerikan. Ma hadhil aswat. Kemudian aku bertanya, siapa ataupun datang daripada mana suara ini? Mereka itu, kata malaikat yang mengiringi Nabi SAW, mereka itu ialah suara ahli neraka. Man haula? Kemudian Nabi SAW dibawa lagi. Nabi kata, dia sampai di satu tempat, fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi'uraqi bihim masyaqqaqatun asdaquhum tasilu asdaquhum daman. Nabi kata, sampai di satu tempat aku nampak ada orang yang digantung terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, berdarah dia punya rahang, mulut dia berdarah, dam. Terkoyak dia punya rahang ni. Man haula? Aku tanya, siapa mereka ini? Kata malaikat yang bawa dia tu, alladzina yuftiruna qablah tahillati saumihim. Mereka yang berbuka puasa sebelum selesai waktunya. Yakni mereka yang sengaja berbuka puasa tanpa sebab. Ini antara dalil-dalil yang menunjukkan berat dan azab yang disediakan oleh Allah kepada orang yang sengaja berbuka puasa tanpa sebab di dalam bulan Ramadan. Seperti mana yang tuan-tuan dengar tadi, kita telah melihat azab dan juga ancaman yang disebut oleh Nabi SAW kepada orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur dan tanpa alasan. Kalau kita tengok di dalam perbincangan para ulama di atas dalil-dalil yang ada, orang-orang yang diberikan keuzuran, maksudnya yang tak termasuk di dalam larangan ini, yang pertama, wanita yang haid dan nifas. So kita nak tengok siapa yang tak masuk di dalam perbincangan ni. Yang tak masuk di dalam larangan ataupun tak masuk di dalam ancaman ini, pertama, wanita yang haid dan nifas. Para ulama bersepakat bahawa wanita yang dalam keadaan haid diharamkan baginya untuk berpuasa. Okey, jadi orang yang pertama yang boleh dapat uzur, dia tak puasa, bahkan haram untuk dia puasa, wanita yang haid dan wanita yang nifas. Yang ni mereka tak wajib puasa. Jadi maka tak masuklah. Sebab mereka meninggalkan puasa itu bersebab. Kita akan tengok satu dua golongan lagi yang disebut, yang dibincangkan oleh para ulama, yang juga mendapat rukhsah. Mudah-mudahan kita dapat sambung selepas daripada laluan azan Isya. InsyaAllah ta'ala.
Okey. Golongan yang kedua yang diberikan uzur untuk mereka ini berbuka puasa, yang tak termasuk di dalam larangan yang kita kata tadi, mereka boleh meninggalkan puasa. Yang kedua, orang yang sakit. Orang yang sakit. Jadi sesiapa sahaja yang sakit, dia dapat rukhsah. Seperti mana di dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah ayat 184, faman kana minkum maridan, sesiapa yang sakit. Sakit ni pula mesti diakui oleh mereka yang bertauliah lah, yang thiqah, yang dipercayai, daripada seorang doktor muslim yang dipercayai, kata dia punya sakit tu memang mudarat. Mudarat artinya kalau dia puasa, puasa itu boleh menambah kesakitan dan melambatkan kesembuhan. Tapi kalau sakit tu tak ada kaitan dengan puasa. Sakit apa tuan-tuan? Sakit tu kalau puasa pun tak apa. Jangan duk kira sakit ya buka. Kan? Dia kata aku sakit mata. Sakit mata, titik ubat mata je lah kan. Pasal apa yang sampai nak buka puasa? Lagi teruk sakit hati. Dia tak pasal apa tak puasa? Aku sakit ni. Sakit apa abang? Makan lalu. Aku sakit hati. Sakit yang munasabah lah. Sakit yang berkaitan. Kanser, dialysis. Kan? Orang yang kanser, orang yang cuci buah pinggang, orang yang mungkin dia tak boleh puasa, dia kena makan ubat darah tinggi, jantung ke apa yang memang kritikal lah. Ini ikut doktor lah kan. Ikut doktor. Yang ketiga, musafir. Tu yang saya kata tadi. Tapi mana haji? Pergi Kuala Lumpur. Pergi nak buat apa? Pergi Masjid India. Jauh iktikaf. Kan? Masjid India. Pergi Kuala Lumpur. Pergi 10 yang akhir. Dia kata tak pergi iktikaf. Pergi buat apa? Cari baju. Masjid India, tak tahu Masjid India? Tuan-tuan tak bisa pergi beli baju Masjid India. Jalan Masjid India tu dekat Sogo tu, kan? Itu memang tempat apa? Kata siapa tuan? Ini dia panggil ujian. Kan? So rugilah. Tapi boleh tak kita buka puasa? Musafir boleh buka puasa. Musafir boleh buka puasa. Cuma di kalangan para ulama, mereka berbeza pendapat afdal kita puasa atau buka. Dia ada dua hadis dalam bab ni. Pertama, hadis-hadis yang kata orang musafir, Quran sendiri sebutlah dia boleh buka. Dia boleh buka. Tetapi ada juga hadis yang kata sahabat berpuasa. So macam mana tuan-tuan? Ada di kalangan ulama dia buat kesimpulan macam ni. Seseorang yang apabila dia bermusafir, musafir itu memberikan masyaqqah, memberikan kesulitan pada dia, afdal dia buka. Dia based on hadis, satu orang laki-laki dia pergi dengan Nabi ke Mekah, dia puasa. Kemudian Nabi tengok dia tak larat, dia letih, dia lembek. Nabi tanya apa sebab tu? Dia kata dia puasa Rasulullah. Nabi kata apa? Dia gagah juga nak puasa tu. Macam saya cerita kat tuan-tuan kan. Orang yang musafir ni dia boleh buka puasa. Kalau dia nak puasa pun tak apa. Kan saya cerita kat tuan-tuan banyak kali tu. Tapi bagus tuan-tuan ni, saya suka mengajak ni pasal orang yang dengar ni, dia kebanyakannya bila kita mengajak hari Selasa, hari Khamis dia akan lupa. Jadi sebab itu kadang-kadang 10 kali kita buka tajuk tu pun, ui baru dengar ni. Akan ke 25 dah kita cerita tu. Tapi bagus jugalah, sebab apa saya tak payah duk fikir cerita lain lah. Okey.
Saya nak cerita kat tuan-tuan, cerita hak sahabat Nabi tadi ni. Sahabat Nabi tadi ni, dia bila dia tak larat apa semua, Nabi tanya, pasal apa dia? Dia puasa. Apa Nabi kata? Pasal itu kalau kita tak larat, kita buka. Tapi tak larat, musafir tak larat. Kalau sekali lagi, awak orang polis pakat tak puasa Nabi kan kata, kalau tak larat, buka. Tak larat ni, tak larat yang cerita Nabi dia. Nabi kata apa? Laisal bir as-sawm bis safar. Tengok Nabi kata laisal bir as-sawm bis safar. Bukan daripada kebaikan. Ni Nabi yang kata ni, bukan daripada perkara yang baik berpuasa ketika musafir. Sebab Nabi merujuk kepada kes kawan tu yang tak larat tu, yang sampai lembik duk gagah juga nak puasa. Nabi kata bukalah. Sebab itu kita tahu Badar, peperangan Badar berlaku di dalam bulan Ramadan. 17 Ramadan kan? Peperangan Badar. Orang kita ceramah kata, tengok Nabi berperang ketika Ramadan. Di dalam riwayat menunjukkan Nabi buka puasa ketika berperang. Buka puasa. Sahabat kata sebahagian kami tak puasa, dan kami tak kata, sahabat kata sebahagian kami puasa tak kata kat orang yang buka, orang yang buka tak kata dekat orang yang puasa. Tapi di dalam bulan Ramadan peperangan, Nabi berbuka puasa. Sahabat-sahabat buka puasa. Tu nak ceritanya. Okey. Kita pasal tu bila kita nak pergi Mekah ni, kita kena pergi mengaji dulu. Pergi kerusuh dulu, dengar orang ceramah, dengar kuliah. Ramadan bagus tak tuan-tuan kita pergi Mekah? Bagus. Tuan-tuan yang ada duit pi bulan puasa ni. Saya duk dengar 1 2 3 orang duk kempen jangan duk pi bulan Mekah. Mana boleh kempen orang tak pi Mekah? Pi ya. Loh mahal jangan duk pi, tunggu murah baru pi. Bila nak murah? Tak murah dah. Pi ada duit pi. Biar balik tak ada apa, tak apa-apa hati. Kan pi. Saya kalau orang tanya memang saya kempen suruh pi. Pi. Nabi pun suruh pi. Dia kata apa kita duk teruk-teruk nak pi simpan duit. Nabi suruh kita teruk-teruk pi. Ada orang dia kata saya sakit kaki ustaz tak boleh pi Mekah dah. Oh sian. Tapi ni 2-3 hari lah tak pi masjid ni. Pi mana? Pi Bali. Kaki pun pandai tu yang kata kaki tu. Pi Mekah sakit, pi Bali lega. Tu yang kata kaki honak tu. Waktu kaki tu. Setengah kita dia kata Mekah lah mahal ustaz oi. Mekah lah banyak payah hotel ustaz oi. Kalau dia kata mahal Mekah, dia duk main Kuk Arau ni, boleh. Kita boleh faham lah kan. Ini tak nampak juga Kuk Arau. Nu lepas Switzerland. Murah kan Switzerland? Mahal juga. Lepas tu saya, mahal tak mahal ni soal dunia ni. Tuan-tuan, semua benda naik, tak ada yang turun kecuali hujan ya. Sebab tu kalau saya jadi ahli politik, bukan payah nak ceramah kat rakyat. Tuan-tuan tak boleh salahkan saya, barang naik. Semua benda naik kecuali hujan. Hujan tu pun pasal Tuhan buat bagi turun. Kalau tidak dengan dia naik. Kan? Bukan payah rakyat ni, bukan payah. Kono main kot nu sikit, kono pergi kot nu, duk kena tipu situ. Kan? Baik. Balik kepada tajuk kita tadi. So, pergi Mekah ni musafir lah. Pergi Mekah musafir lah. Takkan tak musafir lagi. Okey. Bulan puasa ni bagus. Mahal sikit lah. Tapi tak apalah. Nak buat macam mana kan. Orang berebut pergi, kita pergi. Habis duit. Siapa yang buat umrah dalam bulan puasa, pahala dia macam haji. Nampak? Besar oh. Siapa yang buat umrah dalam bulan puasa, pahala dia macam haji. Kan? Apatah lagi tuan-tuan, habis duit lagi banyak, lagi besar pahala. Kan? Okey, baik. Jadi pergilah 2-3 kali lah saya pergi bulan puasa ni, macam-macam 2-3 kali pergi. Ni nak cerita hak yang 2-3 kali pergi itulah. Jadi kita dah habaq dah dekat jemaah kita, tuan-tuan ni ada pilihan. Kalau nak puasa pun boleh, tak mau puasa pun boleh. Selalunya pukul 3 petang lah. Pukul 3 petang. Kebiasaannya kalau naik kapal terbang Saudi ni, seingat saya pukul 3 petang. Bulan puasa. Pukul 3 lah. Artinya kalau dia puasa, di Malaysia pukul 3 baru dia naik. Pukul 3, ada berapa jam lagi nak buka?
Ha? 4, pukul 5, pukul 6, pukul 7, 4 jam. Dia tak jadi 4 jam lah. Dia akan lintas lautan Hindi, dia akan jadi Hindustan. Ha? Walaupun ada lah perbincangan kita nak buka puasa macam mana apa semua, tapi saya nak ceritanya. Saya kata sekali lagi, kalau siapa yang puasa naik di atas tu, dia akan tanya, nak puasa ke nak buka? Kalau nak puasa, dia akan bagi kotak iftar box untuk buka puasa. Boleh pilih lah nak makan buka puasa lagi, dia akan bagi kotak dalam roti, buah kurma sikit. Siapa yang jenis nak ambil ruksah ni, bukan kata dia lemah iman, bukan kata dia lekeh, bukan kata dia ni cokiang ke tak, dia ambil ruksah. Dan tuan-tuan, Allah kata apa? Allah suka. Allah, innallaha yuhibbu. Allah suka hampa, umat dia, hamba dia ambil ruksah. Macam mana dia benci hampa buat benda yang dia haramkan. Allah suka. Allah suka antu'ta rukhasahu. Allah suka kita ambil ruksah. Pasal itu kalau kita pergi musafir, semayang jamak itu lebih afdal, qasar itu lebih afdal daripada semayang tamam. Buat 2 lebih afdal daripada 4. Pasal Tuhan lagi suka yang 2 daripada 4. Kalau musafir lah. Okey. Pendekkan cerita, siapa yang tak mau puasa ni, habaq kada tak mau puasa, sat lagi dia jamu terus nasi arak ke, nasi biryani ke apa ke. Naiklah depa kapal terbang, yang seorang geng-geng tu depa grup lain lah, tapi duduk satu kapal terbang. Geng-geng kita ni dah kita bagi lagu tu pakat puasa. Dak biryani. Siap minta ayak kok lah, pasal kita habaq boleh minta apa nak minta. Minta lah depa tu bagi. Yang grup satu lagi tu tak tahu grup mana, depa puasa. Apatlah kotak, seorang satu kotak. Depa ni pula kapal terbang dah bagi makan, terus bantai makan. Kan, tak boleh kata apa pasal depa ruksah. Kan? Lepas tu mereka pun tengok ustaz mereka lah. Masing-masing semua ikut ustaz ni. Ustaz baru duduk habaq atas kapal terbang. Boleh buka. Jangan kata apa. Boleh buka. Boleh buka ruksah. Mereka sudah marah ini ustaz. Awak tak habaq awak. Duduk tengok kawan tu bantai macam bagus. Apa yang jadinya? Patutnya dia boleh je makan kotak tu. Tapi oleh kerana kotak tu buka puasa, terbang punya lama. Duduk tengok ke tingkat. Cerah tak kelam. Tak kelang-kelang. Tuan-tuan bayangkan ni, daripada pagi tadi pukul 3 ni, tak tahu pukul berapa pula nak kelam tu. Mula dah selimut apa semua, taklah. Kita kata lambat lagi pakcik nak terbenam matahari ni, pasal kita di lautan Hindi ni berlaku perubahan waktu. Tapi dia kata jam saya 7.30 dah. Jam Malaysia. Memang 7.30. Kita tutup tingkap boleh tak? Tak mengubah hukum. Pasal apa kita nak teruk-teruk, nak gagah juga nak puasa, sedangkan ada ruksah. Kan? Pasal itu kita boleh buka untuk orang yang musafir. Tapi tuan-tuan janganlah duk buat pasal pula kan. Pergi kahwin dekat-dekat bulan puasa, orang tanya tak rugi. Dia kata tak rugi ya, nak pergi berbulan madu bulan puasa. Kan? Dan yang terakhir, golongan yang dibenarkan tadi yang kita sebut tadilah, orang yang haid, orang yang sakit, termasuk yang sakit ni tua dan sebagainya, dan orang yang musafir. Bahkan tuan-tuan, yang terakhir yang saya nak sebut pada tuan-tuan, larangan kita membatalkan, bukan sahaja kita pergi buka puasa Ramadan tu tak boleh, kita membatalkan puasa ganti Ramadan tanpa sebab juga tak boleh. Contohnya, tuan-tuan dan isteri tuan-tuan ni ganti puasa Ramadan hak tahun lepas. Boleh tak tuan-tuan nak pergi buka? Contoh hari ni tuan-tuan niat ganti, bukan niat sunat, niat ganti. Tiba-tiba teringat kita ada orang panggilkan kenduri. Dia kata, abang, orang panggilkan kenduri ni kita kena pergi. Kita ni puasa ganti. Tak apa, bukan Ramadan. Tak boleh. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang tuan-tuan boleh buka ikut suka tu puasa sunat. Puasa sunat ikut suka. Puasa sunat kalau tuan-tuan puasa sampai pukul 2, pukul 3, tiba-tiba tuan-tuan teringat kata nak makan. Dia kata hari ni makan lah. Banyaklah kisah kan, kadang-kadang orang ajak kita makan, orang jamu kita makan. Kita ni kalau kita bayak, kita puasa. Tapi kalau orang bayak, terus tak puasa. Kawan ajak dia kata jom pergi minum. Dia kata aku puasa hari ni. Pasal awal tu dia ingat nak kena bayak.
Dia kata hari ni aku dah lah dapat sikit duit apa atau rahmat apa atau aku ingat nak belanja hang. Itulah aku pun duk ingat. Tak apalah aku teman bila hang. Tu yang hang puasa dia. Tak apa puasa sunat ah. Ya ni. Pasal tu kita pun tak boleh pakai. Kan? Durian kalau dia beli hangat. Kalau dia makan orang beli sejuk. Kambing pun sama tu juga. Kan? Dia tak ada orang jual biryani kambing. Ish aku gout tak boleh bisa. Aku ingat nak beli 2 bungkus bagi hang sebungkus. Tak apa ubat dah. Tapi saya nak habaq macam ni ya tuan-tuan. Nak habaq. Dunia ni tuan-tuan pusing macam mana patua tukar. Pukul 9 patua lain, pukul 10 patua lain. Urusan dunia tak apa lah. Tak ada siapa nak kata apa. Saya sebut tadi tu nak habaq kata boleh lah. Nak habang kata kambing bisa, kalau bayar peri tak bisa pun tak apa. Tapi agama jangan duk tukar lagu tu. Agama tak boleh halal untuk kita, haram untuk orang. Kita maki halal, orang maki haram. Kita tipu halal, orang tipu haram. Kita kata halal, orang kata haram. Kita tak boleh lah. Ini kita kena jaga. Dunia tuan-tuan pusing kok mana pun tak apa. Dia tak ada bukanlah saya kata boleh, tapi tak seberat kita nipu dalam urusan agama. Daripada Ummu Hani radhiyallahu an, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia cerita, dia kata dia pergi habaq dekat Nabi, dia kata ya Rasulullah, laqad aftartu wa kuntu saimatan. Dia kata ya Rasulullah, laqad aftartu wa kuntu, aku telah berbuka sedangkan sebelum itu aku berpuasa. Faqala laha, lalu Nabi berkata atau bertanya kepada Ummu Hani. Ummu Hani ni sepupu Nabi. Akunti taqdina syai'a, adakah yang kau puasa itu puasa ganti? Dia kata la. Faqalat la, dia kata tak, puasa sunat je. Nabi kata fala yadurruki in kana tatawwuan. Okey, tak ada masalah. Kalau puasa sunat kau boleh buka, kau boleh batalkan ikut suka. Tapi kalau puasa ganti, qada, kau tak boleh buka, ikut suka. Tuan-tuan nampak tak? Kalau puasa ganti Ramadan pun kita tak boleh buka ikut suka, apatah lagi puasa Ramadan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini memberikan pengajaran kepada saya dan tuan-tuan untuk kita jangan ambil ringan dan remeh buat main tentang hukum agama, terutama berkaitan dengan sengaja meninggalkan puasa. Gastrik sikit-sikit kan, dia bukan gastrik, trik lebih. Gas tu tak tahu mana, trik tu lebih kan. Jangan buat main tuan-tuan, jangan buat main. Dan orang-orang yang buka kedai jual dekat orang yang apa tak puasa ni, memang saya sembang dengan satu token nasi kandang. Dia cerita bulan puasa ni kalau jual memang laku lebih pada bulan tak puasa. Pelik tuan. Bulan orang tak makan, bulan orang makan 1 periuk. Bulan orang tak boleh makan 3 periuk. Yang ni National Geography pun tak boleh faham. Macam mana? Ya periuk dia tu. Kan boleh laku, mungkin pasal apa? Pasal tak tahulah. Tapi apa hukum dia? Dosa. Dosa. Tapi dia kata saya jual kat semua orang uzur. Semua yang mai beli kat dia uzur, yang haid, yang sakit, yang musafir. Musafir apa buka duduk makan hang tiap-tiap pagi. Haid apa jantan. Sakit apa beli bayar 2 bungkus dengan teh ais sekali. Ini semua makan. Kan? Sebab itu tuan-tuan bukan senang. Saya nasihatlah juga token nasi kandang tu. Kan? Dia duduk main kelas ke dia tapi saya habaq kat dia tuan-tuan, takutlah kepada Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmat kita, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah itu daripada kelemahan kita. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.